Sini setakat ni kita ada soalan bertulis, apa pendapat Maulana jika kitab-kitab turath peringkat tinggi dan terlalu teknikal diterjemah ke dalam bahasa Melayu? Apa pro dan kontranya? Yang kedua, sejauh mana keperluan ilmu alat jika kita mahu menuntut ilmu? Ya, soalan yang pertama, kitab-kitab turath peringkat tinggi dan terlalu teknikal diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Memang dia ada baik, ada buruknya. Ada baik, ada buruknya. Baiknya sekurang-kurangnya daripada kita tak tahu langsung, kita tahu kan. Itu baiknya. Tetapi banyak juga berlaku dia, kalau buku-buku yang disebutkan di sini teknikal lah, yang banyak menggunakan istilah-istilah yang rumit tu, kalau semata-mata terjemah, dia boleh mengelirukan. Kepada pembaca yang tak tahu apa, tak ada asas, dia rasa dia kemah dah, dia rasa dia cukup dah. Padahal tidak begitu. Berapa banyak kadang-kadang kesilapan berlaku. Satu contohnya kita dulu kan, kita pun pernah baca Mukadimah Muslim dulu. Oh, di situ teruklah berlakunya. Kesilapan tu terlalu banyak. Jadi sehingga akhirnya kita pun tak baca, tak pakai itu. Benda-benda macam ni boleh berlaku dan sering kali berlaku. Tapi kalau syarah lain, sebab tempat-tempat yang agak rumit tu dia akan jelaskan. Ini maksudnya, ini maksudnya. Syarah lain. Seeloknya kalau kita nak adakan juga benda-benda macam ni, kita syarah dalam bentuk syarah, bukan terjemah saja. Sebab kalau terjemah boleh mengelirukan. Walau bagaimanapun, ada kebaikannya dari sudut, kalau dulu tak boleh baca langsung, bolehlah baca juga, itu dia. Boleh baca pun itu tanpa panduan sebenarnya. Laksana kita hidup orang biasa ni, ada makanan di hadapan kita, di kedai ada banyak makanan. Kan nak ikut selera, boleh semua makan. Tapi kalau kita nak sihat, nak hidup lama, jangan buat begitu. Kena pakai ahli dia, nasihat dia. Kamu sepatutnya kena makan apa, tak boleh makan apa sepatutnya. Jangan buat ikut selera begitu. Itu bendanya. Itulah dari segi responsnya. Tapi sebagai pengalaman saya, sebab dia selain daripada bahasa Arab tu, kalau orang Arab dia tak perlu dah kepada terjemahan apa semua tu, dia pakai baca syarah je lah. Mereka pun boleh tersilap juga. Dia kena ada syarah juga. Tapi kalau pengalaman bangsa lain yang banyak mendalami ilmu agama ni melalui bahasa mereka sendiri, dan bahasa mereka tu bukan bahasa Arab, maka dalam pengalaman saya lah, tak boleh lawan, tak ada yang melebihi bahasa Urdu. Sebab bahasa Urdu ni kan, untuk makluman kita lah, hampir-hampir tidak ada kitab-kitab yang besar-besar ni yang tidak diterjemah. Ikutlah, sebutlah apa, Tafsir Tabari ke, Tarikh Tabari ke, Ibn al-Athir ke, Ibn Khaldun, semua ada terjemah. Kalau kita tengok Indonesia, banyak dah kan terjemah. Oh, tu sikit lagi. Sana lebih hebat lagi dia. Tafsir ni hampir-hampir semua. Durul Mansur ke, sebutlah apa, Tafsir Mazhari ke, yang tebal tu, Tabari ke, semua ada terjemah. Itu bahagian terjemah. Tapi mereka bukan buat terjemahan saja. Satu pihak bahagian menterjemah. Dan saya dapati terjemahan dia tu jauh lebih tepat nak banding dengan terjemahan Indonesia. Indonesia pun dia bersungguh-sungguh juga dalam menterjemah ni. Kalau di India dan di Pakistan tu mereka buat kajian juga. Mereka tulis sendiri pula banyak kajian-kajian lain. Bahagian terjemah tu nak ceritanya banyak lah. Kemudian dalam kitab-kitab sastra yang disebut di sini ni terlalu teknikal lah. Macam buku-buku sastra, macam Dewan Hamasah, Dewan Mutanabbi, Maqamat Hariri, Maqamat Hamdani, semua ada terjemah. Bukan sekadar terjemah, bahkan syarah dia. Sebab sana mereka belajar, orang guna itu teks mereka. Sebab itu dia tidak kerugian kalau orang terjemah pun. Akan ada pengguna dia. Kalau tempat kita ni tak sampai ke situ. Dan macam tempat kita, Sam'ul Mu'allaqat rasanya tak ada lagi. Kalau dalam sastra. Kemudian kalau Dewan Hamasah tu rasanya tak pernah saya lihat. Dan lain-lain. Banyak dalam bidang masing-masing tu. Dia sudah ada terjemahan. Memang terjemahan dia hebat. Terjemahannya bukan sekadar dalam bidang agama. Dalam bidang-bidang lain pun dia memang aktif.
Tak boleh nak lawan lah kalau bahasa Urdu. Bahasa Melayu ni ketinggalan jauh. Ketinggalan jauh. Walau bagaimanapun seperti kata tadi lah. Kalau orang yang tidak tahu bahasa asal dan istilah-istilah dia, dengan semata-mata baca terjemahan, mungkin akan disalah faham. Dia tak sempurna. Macam mana-mana pun dia kena ada alat sendiri. Dan kita boleh semak sendiri yang asal. Itu baru selamat. Dengan sebab itu, ada kaitan dengan soalan yang kedua, sejauh mana keperluan ilmu alat memang sangat penting. Kalau tak ada ilmu alat ni, kita tak boleh nak semak lah. Tak boleh semak. Terjemahan ni betul ke tidak? Bila kita semak, kadang-kadang salah banyak. Lari jauh. Dan nak menentukan salah ke tidak salah, kita sendiri tu kena ada lah ilmu alat yang kukuh. Ilmu alat yang kukuh ni, dia bukan sebulan dua nak dapat itu. Lama juga. Orang-orang yang hebat-hebat berpuluh-puluh tahun main dengan kitab ni, tiap hari kitab ni. Kemudian dalam keadaan dia sudah ada tu kelengkapan alat-alat dia tu, baru boleh, baru dia jadi mantap. Kalau tidak, bagaimanapun dia ambil masa lah. Dia perlu itu untuk menilai. Dia kadang-kadang nak cepatkan, bahagian penerbit pun kalau laku orang nak permintaannya banyak, dia kira cetak lah. Dia tak kira semak apa dah. Itu benarnya yang berlaku. Ada benda ni tak dapat tidak lah. Kalau kita nak bagi dapat ilmu yakin, ilmu yang meyakinkan, kena dapat menilai sendirilah. Nak menilai sendiri itu dia kena ada ilmu alat. Itu sajalah secara ringkasnya. Wallahu a'lam. Ada lagi?